Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, yang Allah kasihi sekalian. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat dipertemukan sekali lagi di dalam kuliah bersiri yang berkaitan dengan syurga yang didambakan, syurga yang kita cita-citakan. Yang mana kuliah kita pada petang ini alhamdulillah merupakan pertemuan kita siri yang ke-19 kalau tak silap saya, siri yang ke-9, mohon maaf. Kita bertemu petang ini buat siri yang ke-9 yang mana kita akan membincangkan bab yang ke-12, iaitu berkaitan dengan tingkatan darjat kedudukan di dalam syurga. Jadi kita nak bincangkan berapakah perbezaan tingkatan, apa amal-amal yang boleh menaikkan tingkatan kita, darjat kita di dalam syurga. InsyaAllah kita akan bincangkan pada petang ini. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk merujuk muka surat nombor 51 di dalam nota yang disediakan sehinggalah kepada muka surat nombor 63. Petang ni insyaAllah kita akan memberi tumpuan kepada bab yang ke-12 terlebih dahulu. Jika kita diberikan ruang oleh Allah, nanti kita terus kepada bab yang ke-13. Tetapi utamanya, fokus utama kita nak bincang tentang tingkatan di dalam syurga. Jika tuan-tuan sudah bersedia, kita terus kepada isi perbincangan kita pada petang ini. Syurga satu, tetapi darjat, tingkatan, kedudukan itu berbeza di antara satu sama lain. Ini adalah satu fakta yang tidak boleh ditolak, bahawasanya penghuni syurga ini dia mempunyai pelbagai tingkatan, pelbagai darjat. Di manakah dalilnya? Di manakah rujukan yang mengatakan penghuni syurga ini berbeza kedudukan dia? Yang pertama, kita boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat 132. Surah Al-An'am ayat 132, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. وَلِكُلِّ, bagi setiap orang. Darajatun, darjat. Kita orang Melayu sebut darjat. Sebenarnya perkataan darjat ada di dalam Al-Quran.
Allah kata darajatin. Dia adalah plural. Bilangan banyak, jamak bagi darjat. Kalau satu darjat, darjat. Kalau banyak darjat, dia panggil darajatun. Jadi Allah bagi tahu, bagi setiap orang, dia mempunyai beberapa darjat. Mimma amilu, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya, darjat yang ada pada setiap manusia khususnya, begitu juga kepada jin, mereka ini akan ada pelbagai darjat. Darjat ini dia merujuk kepada dua lah. Sama ada darjatnya di dalam syurga atau sama ada darjatnya di dalam neraka. Dia umum. Tetapi yang kita nak bincangkan tentang darjat di dalam syurga. Darjat kita bergantung kepada apa? Mimma amilu. Bergantung kepada apa yang telah kita amalkan. Maksudnya, apa yang telah kita kerjakan. Bergantung kepada amal-amal kita. Lepas tu Allah memberitahu bahawa bagaimana Allah Ta'ala boleh mengetahui amal-amal yang kita buat, banyak ke, sikit ke, ikhlas ke, tak ikhlas ke. Kan? Adakah amal tu sempurna, tak sempurna? Kerana semua amal-amal tadi itu, dia akan membawa kepada perbezaan darjat. Orang yang salat khusyuk tak sama dengan orang yang tidak khusyuk dalam salat. Orang yang berpuasa dengan ikhlas tidak sama orang yang berpuasa dengan ikhlas. Orang yang salatnya cukup rukun-rukunnya, sempurna salatnya, tak sama dengan orang yang tak cukup rukun-rukunnya. Bagaimana Allah Ta'ala tahu semua makhluk-makhluk dia begitu? Kerana di hujungnya Allah mengatakan وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Dan Tuhanmu, Rabbmu, tidak sekali-kali lalai akan apa yang tentang apa yang mereka lakukan. Maksudnya Allah Ta'ala ni dia tak pernah terlepas pandang apa yang hamba-hamba dia lakukan. Dia tahu. Kalau kita sebut contoh mudah, bab solat lah. Kan? Siapa yang sembahyang awal waktu, siapa yang khusyuk, Allah mengetahui. Kenapa Allah tak pernah tak tahu? Nanti kata Allah tidak pernah lalai tentang apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala dia takkan tersalah bagi grade lah. Kan? Allah Ta'ala tidak akan bias. Allah Ta'ala tidak akan zalim kepada mana-mana manusia. Allah Ta'ala tahu. Hamba dia ni nak letak darjat mana? Darjat golongan as-sabiqun ke? Ataupun nak letak darjat golongan ashabul yamin, golongan kanan. Menunjukkan bahawa secara faktanya memang manusia yang menjadi penghuni syurga ataupun manusia yang menjadi penghuni neraka, dia akan ada perbezaan tingkatan dia. Kalau syurga, perbezaan tingkatan nikmat syurga. Kalau neraka, perbezaan tingkatan di dalam api neraka. Kerana ayat ni dia umum. Dia boleh digunakan pada kedua-dua situasi tadi. Penghuni syurga atau penghuni neraka. Jadi kita jumpa perkataan darajatun. Dalil dia darajat. Kita baca pada ayat yang berikutnya dalam surah Al-Imran, ayat 162 sehingga ayat nombor 163. Ayat 162 hingga ayat nombor 163. Okey, kita tengok perkataan darjat. Kita akan jumpa dekat ayat 163 tu. Allah mengatakan hum, mereka, hum mereka. Dekat sini ayat 1, ini ayat 163 ya, kena tulislah dekat nota tu. Ini ayat 163.
Mereka itu. Kalau ini ayat 162. Sebab dalam terjemahan tu saya tidak terjemahkan mengikut nombor. Dia terus gabung dua ayat. Ni. Jadi kalau kita baca ayat dia, Allah mengatakan hum mereka itu. Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Hum tu mereka itu. Lepas tu kita kena kembali kepada ayat 162. Mereka itu siapa? Maka Allah mengatakan dalam ayat ni adalah Allah mengatakan afamanittaba'a ridwanallahi, apakah orang yang dia mengikuti keredaan Allah itu, kamam sama seperti orang ba'a bisa khatim minallahi, sama seperti orang yang akibat dia, kesudahan dia mendapat kemurkaan dari Allah. Jadi ini Allah membuat perbandingan. Apakah sama orang yang dapat redha Allah dengan orang yang dapat kemurkaan dari Allah? Sama atau tidak? Jawapannya sudah pastilah tak sama. Kerana orang yang dapat kemurkaan Allah, Allah sebut di hujungnya, wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Sedangkan tempat kembalinya, nya tu maksudnya kembali kepada orang yang dapat kemurkaan Allah, ialah neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau kita lihat dekat sini, Allah membuat perbandingan. Perbezaan antara orang yang buat sesuatu yang mendapat redha Allah dengan orang yang buat sesuatu yang mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jawapannya adalah tak sama, kan? Maka oleh sebabkan dia tak sama, maka Allah menyebutkan kalau kumpulan yang pertama ni, mereka itu kata Allah darajatun indallah. Mereka mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan-tingkatan tu, okay, kalau orang yang menurut orang yang dapat redha Allah ni, dia punya tingkatan dalam syurga tak sama. Orang yang dapat kemurkaan dari Allah ni, dia punya perbezaan dia pun tak sama. Dia ada tingkatan-tingkatan dia. Ada orang dia dapat redha Allah yang tahap paling tinggi. Ada orang mungkin tengah-tengah, ada orang mungkin bawah. Itu ayat yang menunjukkan adanya tingkatan perbezaan darjat di dalam syurga. Kita jumpa perkataan sekali lagi, perkataan darajatun, darajat. Kemudian kita tengok satu lagi ayat yang Allah menyebutkan tentang darjat. Kat mana ada perkataan darajat? Kita tengok dalam surah Al-Isra, ya, ayat 20 hingga 21, kita akan jumpa perkataan darjat dekat sini. Ayat nombor 21 kita jumpa perkataan darajatin. Jadi rupa-rupanya kita selalu sebut darjat. Sebenarnya ia adalah kalimah di dalam Al-Quranul Karim. Allah yang memakai kalimah darjat. Kita pun gunakanlah kalimah darjat dalam perbualan harian kita. Okay. Ayat yang ketiga ni, dalam surah Al-Isra ayat 20 hingga 21 ni, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, kalau darjat yang Allah berikan, yang Allah yang bagi pangkat, Allah yang bagi darjat ni, kalau Allah yang beri darjat, orang yang dapat darjat ini, mereka mendapat darjat yang sangat berbeza dengan darjat gelaran yang orang cari ketika di dunia. Ada orang di dunia dia sanggup beli untuk dia dapat pangkat, untuk dia dapat darjat. Dekat dunia, kita terpaksa mencari-cari darjat itu kadang-kadang
kadang-kadang orang tak pandang pun. Kadang-kadang darjat itu tidak membawa faedah apa-apa. Dia punya nilai dia tu tidak sama nilainya perbezaan darjat yang dikejar, pangkat yang dikejar di hari akhirat. Itulah yang Allah nak sebut di dalam surah Al-Isra. Secara tak langsung, kita dapat mengetahui tentang bahawa di dalam syurga ada perbezaan darjat. Allah menyebut dalam surah Al-Isra, kalau kita baca ayat dia daripada mula ayat 20. Kullam numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Allah mengatakan tiap-tiap golongan daripada kedua-dua golongan, iaitu golongan dunia dan golongan akhirat, kami berikan kepada mereka daripada pemberian Tuhanmu, wahai Muhammad, dan tiadalah pemberian Tuhan itu tersekat daripada sesiapa pun. Jadi Allah Ta'ala bagi tahulah, kan, dekat dunia ni ada beza daripada apa yang Allah nak berikan. Okay, kita nak pergi terus kepada ayat nombor hujung tu, pada hujung ayat tu yang penting. Kalau kita lihat pada ayat nombor 21, Allah Ta'ala menyebut tentang yelah dekat dunia ada orang dapat rezeki lebih, ada orang Allah sempitkan rezeki dia, kan. Berbeza kita dari sudut level pembelajaran, kan. Ada orang tu profesor, ada orang tu doktor, kan, berbeza pangkat. Bahkan dekat dunia ni ada beza, kan, istilah kita B40 lah, M40 lah, pelbagai istilah yang diberikan. Ada orang kata dia orang kayangan lah, ada orang dia kata dia adalah VIP lah, ada kata VVIP lah, pelbagai perbezaan yang ada. Tetapi Allah mengatakan yang kita perlu cari, yang perlu kita bangga-banggakan, inilah yang Allah nak sebutkan. Allah kata walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila. Nah, dua kali Allah guna perkataan akbar. Nah, apa makna dia? Allah kata, dan sesungguhnya pemberian di akhirat itu lebih besar darjat perbezaannya dan lebih besar keutamaannya. Nah, ni di sinilah yang kita nak kaitkan dengan perbincangan kita pada bab yang ke-12 ni. Allah bagi tahu bahawa di hari akhirat tu, kalau siapa dapat darjat, pangkat, darjat itu sangat bernilai. Kalau dekat dunia, berbeza. Tapi di hari akhirat, ada perbezaan dia. Sangat bernilai. Jauh beza dia punya balasan yang kita dapat berbanding di dunia. Menunjukkan kepada kita bahawasanya apa? Bahawasanya dalam syurga ada perbezaan darjat. Ada perbezaan kedudukan. Okay, itu adalah beberapa contoh ayat yang membuktikan bahawa adanya perbezaan dari sudut tingkatan nikmat di dalam syurga. Itu ayat dia terang-terang sebut darajat. Tapi kalau secara spesifik, kalau kita rujuk dalam surah Al-Waqiah, kita tahu ada perbezaan darjat orang yang bersegera buat kebaikan, seperti as-sabiqun, berbeza dengan pihak kedua, iaitu golongan ashabu al-yamin, berbeza. Lepas tu kalau kita baca dalam surah Ar-Rahman, kita jumpa Allah mengatakan nikmat syurga surah Rahman ini, tingkatan dia ada tingkatan yang first class, ada yang second class. Ada perbezaan. Sebab tu dekat dunia kita
yang darjat rendah, janganlah kita rasa kecil hati. Janganlah kita merendah diri. Bukanlah merendah diri, maksudnya kita janganlah rasa kecewa. Janganlah kita rasa macam perbezaan darjat itu menyebabkan kita jauh pada Tuhan, tidak. Tapi kita belajar, tak apa. Dekat dunia, kita takkan mampu dapat. Kita tahu dah, kita memang tak akan dapat pangkat tu. Kita tak akan dapat gelaran tu. Tetapi di hari akhirat, Allah buka peluang tu pada semua. Allah Maha Adil. Allah buka peluang tu pada semua. Tak perlu dibayar. Buatlah. Semua orang diberikan peluang. Belum tentu dekat dunia ada orang dapat pangkat, gelaran yang besar, yang tinggi. Belum tentu di akhirat dia akan dapat mengekalkan darjat dan pangkat yang sama. Belum tentu. Tetapi di akhirat Allah beri. Jadi marilah kita kejar. Marilah kita berlumba-lumba. Kita berebut nak mendapat pangkat. Sebab tu dalam urusan akhirat kita kena tamak. Bab akhirat kita kena tamak. Nak dapat kedudukan di syurga kita kena tamak. Buat ibadat kita kena pulun cukup-cukup. Kata orang, kan bahasa mudahnya, pulunlah cukup-cukup. Buatlah amal. Jangan berhenti. Non-stop, kata. Tapi dekat dunia, berpada-padalah kita dalam urusan dunia. Cukuplah apa yang ada. Kan? Kerja kita dekat dunia, pulun. Buat amal-amal akhirat. Jangan berhenti. Selagi nyawa kita masih di kandung badan, kita buat. Sebab nanti apabila di hari akhirat, kan kalau kita tengok, ada kawan kita, darjatnya Masya Allah. Ingat tak minggu lepas, kita baca cerita tentang bangunan tinggi kan? Kalau nanti di hari akhirat, contohnya, syurga tu ada 100 tingkat. Bangunan tinggi ada 100 tingkat. Contoh, kita berada pada tingkat yang bawah. Kan? Walaupun kita hanya beza dengan kawan kita, kita tingkat 99, dia tingkat 100. Kan? Kita nampak macam ada satu je perbezaan tingkatan. Tetapi perbezaan satu tingkatan tu jauh bermakna daripada tingkatan yang kita faham di dunia. Kita faham tak? Sebab Allah bagi tahu kita akbar. Allah mengatakan dia lebih besar. Jadi mari sama-sama kita berusaha sedaya yang mungkin untuk kita mendapat pangkat gelaran yang Allah telah sebut dalam Quran. Ada banyak tau. Dalam dunia ni ada banyak. Dalam Quran ada banyak pangkat yang Allah nak bagi. Kita boleh dapat pangkat Al-Abrar, orang-orang yang berbakti. Kita boleh dapat gelaran As-Sabiqun As-Sabiqun. Ada pangkat dia. Ada pangkat Allah panggil Al-Muqarrabun, orang-orang yang hampir dengan Allah. Ada pangkat Allah panggil dia adalah orang Al-Qanitin, orang-orang yang taat pada Allah. Semua itu bergantung kepada mimma amilu, apa yang telah kita lakukan. Sebab itu, kayu pengukur mulia tak mulia manusia itu bergantung kepada inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Itu sekadar penerangan ringkas tentang ayat-ayat yang menyebutkan tentang ada perbezaan darjat. Macam mana kalau nanti dalam syurga kan, kita dapat darjat berbeza-beza sesama keluarga kita. Kan, suami darjat dia tak sama dengan isteri dia. Lepas tu terpisah-pisah dengan anak. Tapi semua masuk syurga ni. So macam mana darjat tu? InsyaAllah. Nanti kita bincang dekat belakang sekali. Pada penghujung bab 12 ni dia akan ada tertajuk.
Kalau ada perbezaan darjat sesama ahli keluarga, macam mana Allah Ta'ala buat? Sebab orang yang duduk dekat bawah, tingkat bawah, dia nampak orang tingkat atas. Tapi dia tak boleh nak naik ke atas. Sebab darjat dia berbeza. Jadi kalau macam tu akan terpisahlah ahli keluarga kita. Mak kita kat mana, bapa kita kat mana, kita kat mana, pasangan kita kat mana, anak-anak kita. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah ada pada penghujung daripada bab 12 ni. Kita teruskan, tuan-tuan dan puan boleh ya sikit lagi dengan kita menyebut tentang hadis. Kita rujuk pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ada perbezaan darjat. Okey, hadis ni kita dah sebut dah. Kita pernah baca hadis ni ya, ketika mana kita menjawab ada soalan, ada pihak yang bertanya tentang darjat. Tapi kita baca jugalah sekali lagi hadis ni, hadis riwayat Al-Bukhari. Kita ambil hadis riwayat Al-Bukhari. Yang mana hadis ni dia berkaitan dengan orang yang mati dalam peperangan. Kalau tuan-tuan ada mengikuti perbincangan kuliah semalam, petang semalam, sama juga jam yang sama, kita mula 2:30, cerita tentang malaikat, cerita tentang bapa kepada Jabir yang telah mati syahid dalam perang Uhud. Mayatnya telah dipotong-potong oleh pihak musuh. Tetapi walaupun mayat dia nampak macam dah tak nampak rupa orang dah mati, tetapi mayatnya dinaungi sayapnya, dinaungi mayat itu dengan sayap-sayap para malaikat. Sebab semalam kita belajar tajuk malaikat. Lepas tu kita belajar pada hari semalam, Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, kelebihan orang yang mati syahid ni seperti mana bapa kepada Jabir, namanya adalah Abdullah bin Amru bin Haramin. Allah telah bercakap-cakap, berkata-kata dengan Abdullah ini di alam barzakh, yang Allah telah offer kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu tu untuk mintalah apa-apa, nescaya Allah bagi. Tetapi bapaknya Jabir itu, seperti mana dari riwayat hadis, riwayat Ibnu Hibban, riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, menyebutkan bahawa bapa dia minta pada Allah, boleh tak hidupkan semula, sebab dia nak mati, sebab dia nak berperang kali kedua, dan dia nak mati dalam perang syahid, dia nak mati dalam peperangan. Sebab itu laluan ke syurga, salah satu jalan dia adalah melalui peperangan, melalui mati syahid. Sekarang tak ada lah perang lagi. Tuan janganlah pula memandang-mandang nanti pergi berperang pula. Jika ada. Jadi kisah ni cerita tentang Ummu Ar-Rabi' bin Al-Barra. Ummu Ar-Rabi' bin Al-Barra. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia jumpa Nabi. Dia kata, wahai Nabi Allah, boleh tak engkau ceritakan kepada aku tentang Harithah? Harithah ni dia adalah Harithah ni mak dia itulah, namanya adalah Harithah. Dia tanya tentang Harithah. Jadi dia tanya pasal anak dia Harithah tu. Dia kata, anakku ni terbunuh semasa perang Badar kerana sebilah panah tersasar ke arah dia. Lepas tu mak dia cakap,
kalau dia mati syahid, dia berada dalam syurga, aku akan bersabar. Tapi kalau aku tahu dia tak pergi syurga, aku akan memaksa diriku untuk menangis sekuat-kuatnya. Maknanya dia akan sedih lah. Kalau soalan dia kata, kalau aku tahulah Harithah ni mati, Allah masuk ke dalam syurga, aku boleh terima kalau pembagian dia mati, dia kata. Tapi kalau dia mati sebaliknya, aku akan menangis dengan sekuat-kuat hati aku, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Jadi okey. Okey, binti. Okey, Ummu Ar-Rabi' binti Al-Barra'. Ummu Harithah. Ummu Harithah ni dia kat sini bin kerana Harithah ni nama sahabat tu. Jadi mak dia tu digelar Ummu Harithah. Ummu Harithah, tapi Harithah tu bin Suraqah. Sebab tu kita tulis dekat sini dia adalah bin. Bin jadi sebut Ummu Harithah. Bukan nak kata Ummu Harithah tu nama perempuan, binti kat sini. Tak, dia adalah bin Suraqah. Okey. Jadi dekat sini apabila Nabi mendengar akan apa yang disebutkan oleh Ummu Harithah itu, Nabi pun memberi jawapan. Nabi kata, wahai Ummu Harithah. Nabi kata, di dalam syurga itu, kata Nabi, innaha jinanun fil jannah. Wa fi riwayatin innaha jinanun kathirah. Dia kata, wahai Ummu Harithah. Dia kata, wahai ibu kepada Harithah. Dia kata, dalam syurga tu ada beberapa tingkatan. Dalam lafaz, dalam riwayat lain, Nabi kata ada beberapa tingkatan yang amat banyak. Yang lafaz pertama Nabi kata dalam syurga tu ada banyak tingkatan. Ya, ada beberapa tingkatan. Dalam hadis yang lain Nabi kata tingkatan tu amat banyak tingkat-tingkat dia. Lepas tu dia kata, Nabi kata wa inna banaki. Nabi kata dan anakmu itu, iaitu Harithah itu, telah dapat syurga Firdaus al-A'la. Dia telah mendapat syurga Firdaus yang tertinggi kedudukannya. Dia kata syurga Firdaus yang tinggi, Al-A'la yang paling tinggi. So dia dapat syurga Firdaus. Kita kejap lagi kita akan bincang tentang syurga Firdaus tu, tapi kita nak tengok dulu dalil. Dalam hadis ada menyebut tak perbezaan tingkatan-tingkatan dalam syurga? Jawapannya adalah ada. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini bukti yang jelas menunjukkan bahawa dalam syurga ada pelbagai tingkatan. Khususnya lagi bagi orang yang mati syahid. Baik, kita terus pergi kepada tajuk. Kejap ya. Saya nak tengok mati syahid ni ada berbeza tingkatan dia. Okey, kita pergi dulu kepada tajuk ni. Syurga Firdaus. Tajuk dekat sini. Okey, tingkatan syurga yang paling tinggi. Setelah kita tahu, okey, betul. Okey, kita beriman bahawa memang dalam syurga tingkatan-tingkatannya itu ada perbezaan. Ada pelbagai perbezaan tingkatan. Okey, apakah tingkatan syurga yang paling tinggi? Okey, kita selalu mengetahui bahawa tingkatan yang syurga yang paling tinggi adalah Al-Firdaus. Sebelum ni kita ada bincang tentang Al-Firdaus. Semua syurga ni dia memiliki ciri kefirdausan. Kita dah sebut. Tetapi Firdaus ini dia digunakan juga untuk menyebut tentang tingkatan di dalam syurga. Ini berdasarkan hadis ini. Nabi SAW menyebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. Nabi kata, jika kamu berdoa kepada Allah, minta
tingkatan syurga, iaitu minta tingkatan Al-Firdaus, kata Nabi. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Ia adalah syurga yang awsatu tu maknanya syurga yang terbaik. Wa 'alal jannah yang paling tinggi. Lepas tu di atas syurga Firdaus tu ada apa? Urahu fawqahu arsyur rahmani. Di atas syurga Firdaus itu terdapat arasy Allah yang maha Ar-Rahman, yang maha pemurah. Dan daripada situ itu juga tafajjarul anharul jannah, dan daripadanya terpancarlah sungai-sungai syurga. Jadi kita dapat tentang istilah Firdaus. Dia adalah tingkatan syurga yang paling terbaik dan paling tinggi. Sebab tu dalam kita berdoa, minta yang syurga paling tinggi. Jangan kita berdoa dalam keadaan kita menyebut bahawasanya aku tak layak nak masuk syurgamu dan aku tak mahu masuk nerakamu. Pernah dengar tak skrip tu? Pernah dengar tak ucapan tu? Nah. Di mana kita dapat skrip dan ucapan itu? Sedangkan ia bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang Nabi kata kalau kau minta pada Allah, minta syurga Firdaus pada Allah. Tapi kenapa kita boleh kata bahawa dalam ucapan, dalam lagu tu dikatakan aku tak layak masuk syurgamu dan aku juga tidak mahu masuk nerakamu. Sepatutnya kita doa kepada Allah dengan yakin, kata-kata ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada aku syurga Firdaus ya Allah. Jadi di situ kita mendapati apabila kita berdoa minta kepada Allah syurga Firdaus. Jadi kita tak perlulah nak mengulang-ulang skrip pada lagu-lagu yang sudah masyhur yang orang kata al-i'tiraf tu kan. Ia tidaklah datangnya daripada Nabi dan tidak juga disandarkan kepada Al-Imam Syafi'i sebenar-benarnya. Tapi dia menjadi sudah menjadi lagu-lagu yang kadang-kadang lagu-lagu itu, nasyid-nasyid itu dia tidak selari dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Banyak tuan-tuan nasyid-nasyid yang berbau kesyirikan pun ada. Bagi kita tak faham, kita hafal je lah. Okey, tak apa. Lepas ni kalau berdoa pada Allah, minta apa? Minta syurga pada Allah. Minta syurga apa? Minta syurga Firdaus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kena minta, kena yakin. Jadi kalau kita doa cakap macam aku tak layak masuk syurga, aku tak masuk neraka, lepas tu kita nak ke mana? Adakah kita nak duduk di antara tempat yang tertinggi? Jadi kena ubahlah, okey? Tinggalkan skrip-skrip seperti itu. So kita ikut hadis Nabi SAW. Baik, kita terus kepada hadis yang kedua menyebut tentang Al-Firdaus ini. Sabda Nabi SAW, Al-Firdausu rabwatul jannah wa awsatuha wa afdaluha. Cuma saya tak sempat nak terjemahkan hadis ni. Nabi kata Firdaus itu adalah neraka, adalah syurga, maafkan saya. Al-Firdaus itu adalah syurga yang paling terbaik, yang paling afdal. Itulah maksud hadis tu. Tapi tak apa, kita terus pergi kepada dalam syurga Firdaus tu pula, dia ada tingkatan dia. Syurga yang paling terbaik, gelarannya adalah Firdaus. Tetapi tingkatan yang paling terbaik, apa dia? Kita akan belajar pada hadis muka surat nombor 54. Sabda Nabi SAW ini adalah hadis yang berkaitan dengan doa selepas azan
yang Nabi SAW mengatakan, jika kamu mendengar, Nabi SAW bersabda, jika kamu mendengar azan yang dikumandangkan, jawablah seperti yang dilafazkan oleh muazzin tu. Ini selalu kita dengar lah. Kan, kalau azan, Allahu Akbar, jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hujungnya dia kata, sampailah hujung kan, kita pun jawab sama seperti muazzin, kecuali lah pada hayya 'alas solah dengan hayya 'alal falah. Lepas habis azan, Nabi suruh buat apa? Nabi suruh bersolawat ke atasku sekali. Okey. Mula-mula Nabi kata jawab azan tu. Ini yang mula-mula. Lepas jawab azan tu, seperti mana laungan azan tu, kemudian barulah selawat sekali kepada aku. Maka Allah berselawat ke atasmu 10 kali. Ini yang selalu kita tekankan. Kalau kita tengok dalam TV, dengar dalam radio, selepas azan di TV, tuan-tuan dengar tak ada solawat dan salawat ke atas Nabi dibacakan? Ataupun tuan-tuan terus mendengar tentang doa selepas azan? Yang mana? Tuan-tuan kan dengar ada azan dalam radio kan? Dengar azan dalam TV. Maksud saya selepas habis azan tu, adakah terus dikeluarkan doa selepas azan ataupun dikeluarkan dulu lafaz selawat kepada Nabi SAW? Doa Doa dulu. Doa. Doa dulu. Sepatutnya selawat dulu pada Nabi, baru keluarkan doa. TV Hijrah sama juga ke terus keluarkan doa? Radio IKIM macam mana? Hijrah maksudnya dia selawat dulu kan? Nanti tengok balik waktu asar ni. Lepas dia azan, dia keluarkan apa lepas tu. Jadi kalau tak betul, kena diperbetulkan. Banyak kali dah kita sebut benda macam ni. Dia bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Bukan berdosa, tak. Tapi bila kita nak sampaikan sunnah Nabi pada orang, kalau dia kata, masa tak cukup lah. Amboi, kau nak selawat kepada Nabi, engkau boleh berkira masa tak cukup. Tapi kalau kau iklan beli barang tu banyak pula masanya. Kat situ. Yang tu yang saya nak sebutlah. Selepas ni mungkin kita boleh hantar komen kepada TV, kepada pihak radio, supaya lepas azan tu keluar dulu selawat sekali. Tak panjang mana pun selawat tu. Lepas tu doa selepas azan. Itu IKIM ada Ustaz? Radio IKIM ada? Ada. Saya pun dah tak ingat. Okey, kalau ada, alhamdulillah. Okey. Selepas daripada selawat tu, barulah Nabi kata, mohonlah wasilah kepada Allah untukku. Maknanya Nabi suruh kita mendoakan untuk Nabi tu al-wasilah. Al-wasilah. Apa makna wasilah tu? Nabi kata, sebab ia merupakan sebuah tempat tinggal di dalam syurga. Wasilah ni, dia merupakan sebuah tempat tinggal di dalam syurga, di mana ia tidak akan diberikan kepada salah seorang hamba Allah. Dia tidak akan diberikan melainkan seorang je yang akan dapat, kata Nabi. Dan Nabi kata, aku berharap hamba itu adalah aku sendiri, kata Nabi. Lepas tu kata Nabi lagi, siapa yang meminta wasilah padaku, maksudnya padaku tu maksudnya untuk aku, maka dia berhak memperolehi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Al-wasilah. Selama ni kalau kita doa lepas azan, kita doa untuk Nabi berapa perkara? Siapa boleh kongsikan? Kita doa untuk Nabi berapa perkara Allah beri kepada Nabi? Ada berapa perkara? Siapa boleh kongsikan?
Ingat tak? Okey. Kan mula-mula kita doakan untuk Nabi, Allah beri apa? Allah berikan Nabi apa? Ati Muhammadanil wasilah. Kan kita minta kepada Nabi, kita minta untuk Nabi itu Allah beri apa? Pertama adalah wasilah. Wasilah. Lepas tu kita minta Nabi dapat apa? Wal fadilah, keutamaan. Lepas tu yang ketiga apa? Fadilah. Maqaman mahmud. Betul kan? Ya, silakan puan. Suaranya tersangkut-sangkut tu. Silakan. Okey. Ada 3. Jadi rupa-rupanya yang kita doa untuk Nabi 3 perkara. Selepas azan, pertama berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wasilah. Rupa-rupanya wasilah tu adalah satu tempat di dalam syurga yang Allah hanya beri untuk seorang saja. Rupa-rupanya selama ni kita doa lepas azan, kita minta kepada Allah supaya Allah beri wasilah tu untuk Nabi, berikan wasilah tu untuk Nabi. Ada apa dengan wasilah untuk Nabi tu? Maka hadis kedua menerangkan, hadis riwayat Ahmad. Nabi kata, al-wasilatu darajatun 'indallahi laitha fawqaha darajatun. Fasalullaha yu'tiyanil wasilah. Nabi kata al-wasilah ni, kata Nabi SAW dalam sabdanya, adalah darjat di sisi Allah yang mana tiada lagi darjat selepasnya. Maksudnya darjat yang paling tinggi, iaitu al-wasilah. Kalau kita baca hadis yang kedua, buku surat 55 bawah sekali itu, Nabi, apabila Nabi cakap kepada para sahabat, salullaha liyal wasilah. Nabi kata, mintalah kepada Allah al-wasilah. Para sahabat bertanya, wamal wasilatu? Mereka bertanya, apa tu wasilah? Nabi SAW menjawab, a'lal darajatin fil jannah. Ia merupakan darjat yang tertinggi di dalam syurga. Nabi kata, la yanaluha illa rajulun wahidun arju an akuna ana huwa. Nabi kata, ia tidak akan dapat dicapai melainkan seorang lelaki. Aku berharap hamba itu adalah aku sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas dah apa tu wasilah? Jelaskan apa tu wasilah. Jadi wasilah ni adalah darjat yang paling tinggi di dalam syurga. Dan kita tahu syurga tingkatan yang tertinggi adalah Firdaus. Jadi di dalam Firdaus itu ada tingkatan dia, dan tingkatan yang paling tinggi adalah al-wasilah. Tapi wasilah tu seorang sahaja yang boleh menduduki tempat itu, yang boleh mendapat darjat itu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, salah satu cara nak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doakan Nabi supaya Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Okey, ada soalan tak dekat al-wasilah ni? Sebelum kita masuk tingkatan syurga yang paling bawah sekali. Kalau tadi kita dah pergi yang paling atas, sekarang kita nak pergi yang paling bawah pula. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa nak dikongsikan, boleh juga. Sekejap saya tengok dekat ruangan chat tu. Okey, ada yang bertanya, betulkah kalau kita jawab azan sebagaimana yang disebut oleh muazzin boleh menjadi penyebab kita masuk syurga? Jawapannya adalah ya. Dengan syarat mesti jawab azan itu ikhlas daripada hatinya.
Nabi kata khalisan min qalbihi. Saya tunjukkan dia punya bukti dia. Saya tunjukkan hadis dia macam ni hadis dia. Okey, jap ya. Okey. Tajuk dia dekat sini, jawab azan ya. Okey, kepada yang bertanya, saya jawab soalan dia begini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah mempelajari tajuk ni, pernah belajar tak tajuk ni? 62 amal pembuka pintu syurga. Siapa yang belum belajar, kalau boleh dapatkan buku ni baca. Sebab ini buku ini merupakan tindakan kita selepas kita belajar tajuk tentang syurga. Kita teringin nak dapat syurga tingkatan yang tinggi. Tapi kita kena buat apa? Dalam buku ni ada disenaraikan 60 lebih amal-amal yang boleh membuka pintu syurga. Salah satu daripadanya apa? Saya nak jawab kepada soalan yang bertanya tadi. Kejap ya, tuan-puan. Minta maaf ya, terputus. Okey. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar? Boleh Ustaz, dah boleh dengar dah. Mohon maaf ya. Alhamdulillah. Inilah calon-calon ahli syurga boleh berada di kampung. Saya berada di utara, di Pendang sebenarnya. Okey, bergantung kepada talian Celcom menggunakan modem lah. Tapi ialah katanya unlimited internetnya. Tapi macam itulah, kadang-kadang tengah kuliah dia terputus sekejap, tak apa. Kali ni saya dah tukar saya guna saya punya hotspot lah. Okey, tak apa tuan-puan. Perkara kecil saja tu, ujian je. Okey, saya jawab soalan tadi. Okey, nampak tak saya paparkan menjawab azan, seruan azan. Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey. Inilah jawapan kepada yang bertanya sebentar tadi dekat ruangan chat. Kalau tuan-tuan tengok dekat ruangan chat Zoom, ada bertanya tentang menjawab seruan azan. Adakah menjawab seruan azan mengikut muazzin itu boleh dapat syurga? Jawapannya adalah ya.
Siapa yang kata? Nabi SAW yang kata. Sebab tu kita tengok dekat hadis ni. Dia hadis ni Nabi kata lah. Nabi sebut secara, Nabi kata, apabila muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, lalu salah seorang dari kamu pun jawablah Allahu Akbar. Sampailah hujung. Sampai lepas tu Nabi SAW bersabda, kemudian apabila muadzin mengumandangkan la ilaha illallah, maka dia menjawab la ilaha illallah dari dalam lubuk hatinya. Ni yang saya sebut tadi tu. Dari dalam lubuk hatinya, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi jawapannya memang benar. Salah satu laluan nak masuk ke syurga Allah adalah dengan menjawab seruan azan seperti mana yang dilakukan oleh muazzin, tetapi syaratnya dia mesti jawab dia dalam lubuk hatinya. Maksudnya dia fokus. Dia tahu yang dijawab tu apa. Dia kena tahulah, jangan dia hafal semata-mata. Sebab kalau dia hafal semata-mata, macam mana dia nak datangkan makna lafaz tadi tu dalam hatinya. Dia ikhlas, tak ada siapa-siapa yang paksa dia, kan? Maka dia akan dapat masuk ke dalam syurga. Itulah jawapannya kepada yang bertanya, hadis riwayat Muslim. Okey. Kita sikit lagi waktu, insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan, kita teruskan lagi waktu petang seperti ini. Tuan-tuan bercuti ke atau tuan-tuan bekerja ni? Kebanyakannya bercuti kan? Alhamdulillah. Kan? Sebab raya Cina kan? Cina pun ada raya. Okey, alhamdulillah. Nikmat cuti gunakan sebaik yang mungkin. Okey. Kita bincang tentang tingkatan syurga yang paling rendah. Okey, tingkatan syurga paling rendah pula. Takkan hadis okey. Sekejap ya, tuan-tuan perempuan. Okey, mohon maaf sekali lagi terputus. Okey. Boleh dengar suara saya, tuan-tuan perempuan? Boleh Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mohon maaf dia talian kampung, dalam kampung. Tapi seronok balik kampung. Rasa nak pindah kampung. Okey, tuan-tuan. Nabi Musa, dia bertanya dekat Allah, siapa penduduk syurga paling rendah tingkatan dia? Allah jawab apa? Seorang yang datang selepas semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Ataupun paling mudah dia, orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Allah kata, lepas semua dah masuk syurga dah, baru dia masuk. Semua orang dah masuk syurga, lepas tu baru dia masuk. Orang yang datang last kali itulah, dialah yang paling rendah tingkatan dia di dalam syurga. Ialah orang yang masuk pertama adalah Rasulullah. Bermakna orang yang lebih awal, tentu tingkatan dia itu lebih bagus. Jadi orang yang masuk last sekali, penutup dia, dia itulah nikmat syurga yang paling rendah. Tetapi bukan sekadar kita nak dapatkan jawapan, ada rupanya seorang lelaki yang akhir masuk syurga, dia dapat tingkatan syurga yang paling rendah. Tetapi kita nak ambil teladan, kita nak ambil maklumat tentang walaupun dia syurga paling rendah, macam mana Allah bagi nikmat pada dia. Lepas tu Allah pun kata kepada dia, masuklah kau ke dalam syurga.
orang tu kata, macam mana cara aku nak masuk syurga, wahai Rabbku? Semua orang telah ambil tempat dia, dah ambil bahagian dia. Sebab dia tahu last kali dia adalah orang last. Hadis ni dia ada banyak lafaz ya. Cerita ni sangat bagus. Tapi saya tak mahu baca semua lafaz-lafaz yang lain kerana hadis dia panjang. Tapi kita nak lihat bahawa lelaki ni dia rasa macam dia boleh dapat lagi ke nikmat syurga, sedangkan semua orang dah masuk dah. Semua orang dah rasa nikmat syurga. Tinggal dia je. Maksud dia ni, lelaki ni sebenarnya kalau kita baca, dia juga adalah orang yang dikeluarkan daripada neraka. Sudah pastilah. Sebab tu Allah masukkan dia ke dalam syurga kalau kita baca hadis yang lain. Jadi apabila Allah Ta'ala tanya kepada dia tanya pada Allah, ada lagi ke tempat nak masuk syurga? Sebab semua orang dah ambil tempat dia, semua orang dah ambil bahagian dia. Maka Allah Ta'ala, maka dikatakan kepada dia, apakah engkau suka apabila memiliki kerajaan seperti seorang raja di dunia? Kan? Ini Allah Ta'ala tanya pada dia. Kau suka tak? Kalau engkau jadi raja, diberikan engkau satu kerajaan, engkau lah jadi raja dia. Kau suka tak? Lelaki itu jawab, sudah tentu aku suka, wahai Rabbku. Allah Ta'ala berkata kepada dia, inilah bahagianmu. Satu ganda lagi. Inilah bahagianmu. Allah gandakan lagi. Misalnya maksudnya digandakan lagi. Pada kali yang kelima. Maksudnya ketika Allah, mula-mula Allah bagi Allah bagi dia satu darjat nikmat syurga kan. Allah kata, digandakan buat kali kedua. Digandakan buat kali ketiga. Digandakan sampai kali kelima, dia kata, sudah tentu aku suka, wahai Rabbku. Lepas tu Allah Ta'ala kata pada dia, inilah bahagianmu dan 10 kali ganda. Bagimu pula engkau apa yang diingini oleh jiwamu. Allah kata, engkau akan dapat semua benda yang kau teringin, kata Allah. Apa saja mata kau nak memandang, dia kata Allah, maka ia semua untuk engkau. Lelaki tu jawab apa tau? Dia kata, Rabbi, aku pasrah, aku redha, ya Rabbku. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita baca hadis lain kan, lelaki ni, sebenarnya kalau kita baca hadis lain, ada lafaz tu kata, dia rasa macam dialah yang paling best sekali dapat nikmat tu. Tetapi sebenar-benarnya dia adalah nikmat syurga yang paling rendah. Tapi dia rasa seolah-olah macam dialah yang paling best sekali. Dalam masa yang sama kita dapat belajar apa? Orang yang terakhir masuk syurga ini, Allah angkat darjatnya dengan 10 kali ganda. Bayangkan tuan-tuan, dia adalah orang yang terakhir masuk syurga. Macam mana dengan orang yang pertama dapat masuk syurga? Orang yang kedua dapat masuk syurga. Ataupun paling mudah orang yang awal-awal masuk syurga. Agak-agak macam manalah nikmat yang Allah beri kepada penghuni-penghuni syurga. Ini yang akhir tau. Yang last sekali masuk syurga pun kita dah rasa macam wow. Kita rasa macam subhanallah. Dan kata Allahu Akbar. Hebatnya nikmat syurga ni. Tengok Allah Ta'ala tuan-tuan. Allah Ta'ala kalau dia balas tuan-tuan, tak pernah sama dengan apa manusia buat. Pasti Allah akan bagi yang terbaik. Allah akan bagi gandaan yang lebih terbaik. Itu yang kita sebut tadi tu. Kalau darjat, pangkat dalam syurga itu, dia punya nilai, dia tak boleh, tidak ada satu ukuran pun yang boleh buat penilaian dia. Seperti mana bayangkan, kalau orang yang dapat darjat yang paling last sekali, paling bawah sekali darjat di dalam syurga, dibandingkan dengan Nabi SAW, tentu jauh berbeza. Moga-moga Allah masukkan kita dengan rahmat Allah. Allah masukkan kita ke dalam syurga dia. Amin. Semoga kita hidup dalam syurga dengan penuh merasai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minggu lepas
kita ada sebut antara nikmat yang terbesar lagi daripada syurga, nikmat apa? Nikmat kita dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, sebelum kita tamatkan, mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan darjat kita. Dekat dunia ni Allah bagi kita peluang untuk kita naik darjat kita. Kita buat dengan amal soleh kita. Nak naik darjat. So macam mana kita nak naik darjat? Okey. Salah satu daripadanya, saya tak nak baca dekat dalam nota ni. Nanti tuan-tuan boleh baca. Sebab nanti saya nak baca, kita nak ulas pada minggu depan. Cuma saya nak kongsikan tuan-tuan ni pada nota yang amalan pembuka peti syurga kan. Salah satu dia, kalau tuan-tuan nak naik tingkatan dia, tuan-tuan gunakan anak-anak. Gunakan anak-anak. Anak-anak kita ni, cucu-cucu kita ni, dia boleh bantu kita naikkan darjat kita dalam syurga. Yang ini saya tunjukkan tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak nota yang saya tunjukkan ni? Allah, sekejap. Nota ni. Nombor ni, kejap ya. Yang dalam nota yang kita buat tu tak apa, nanti saya akan tunjukkan. Okey. Nota ni. Tuan-tuan nampak tak? Doa keampunan dari anak untuk orang tua dia. Nampak tak? Mohon respon Nampak, dari Ustaz. tuan-tuan puan. Nampak, Ustaz. Okey. Nampak, alhamdulillah. Okey. Ini kalau ditanya, apa amal-amal yang boleh menaikkan darjat kita dalam syurga? Salah satu jawapannya adalah dengan bantuan anak-anak kita. Bantuan dari sudut apa? Kita baca hadis ni. Ada satu hadis riwayat, hadis riwayat Ahmad dan juga hadis riwayat Ibnu Majah. Sanad hadis ni semuanya sahih. Menyebutkan ada seseorang lelaki ni, la turfa'u darajatuhu fil jannah, darjatnya diangkat dalam syurga. Diangkat darjat dalam syurga. Lantas lelaki tu dia bertanya, anna hadha? Dia tanya, macam mana aku boleh dapat tingkat yang tingkatan yang maksudnya darjat tu tinggi? Tanya, macam mana aku boleh dapat macam ni? Maka fayuqalu, dikatakan kepada dia, bi istighfari waladika laka, kerana doa anak-anakmu yang meminta ampun untuk kamu. Kita faham tak hadis ni kan? Maksudnya anak-anak kita, kalau dia ikhlas dalam doa, cukup syarat-syarat dia berdoa, dia boleh bantu kita naik darjat dalam syurga, tuan-tuan. Seperti mana si bapa ni, dia tak sangka darjat dia punya tinggi boleh dapat. Tetapi dijawab kepada dia sebab doa anak-anak engkau yang minta keampunan kepada engkau. Ini menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan ya, dosa kita yang kita buat boleh jatuhkan darjat kita. Dosa buat, jatuh darjat. Dosa buat, jatuh darjat. Jadi macam mana nak naik balik darjat tu? Macam mana nak naik, nak lompat, nak bagi darjat tu tinggi? Jawapan dia, dosa tu dihilangkan. Dosa tu dihapuskan. Jadi salah satu yang boleh angkat naik darjat anaknya doa setiap hari. Doa. Doa untuk, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosaku, Engkau ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Rahmatilah mereka berdua, ya Allah. Sebagaimana mereka merahmati kami, ya Allah, membesarkan kami, ya Allah. Rahmatilah dia, ya Allah. Anak tu doa dia. Maka kalau anak tu cukup syarat doa, ikhlas doa dia, maka bapa dia tadi tu naik darjat, naik. Mak ayah dia tu naik darjat. Itu di antara salah satu penyebab kita akan boleh dinaikkan darjat. Kalau kecil lagi, kalau anak tu kecil, boleh tuan-tuan dan puan-puan.
Boleh tuan-tuan dan perempuan, anak-anak, cucu-cucu kita, ajar dekat anak-anak kita, doakan kita. Ajar kat cucu-cucu kita tu doakan untuk nenek-nenek. Doa. Sebab doa ni sangat membantu kita di alam kubur. Itu salah satu dia. Ya, itu yang kita kata apabila mati seorang anak Adam tu melahirkan 3 perkara. Salah satu daripadanya adalah doa anak-anak yang saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak apa pun dekat anak-anak kita, betul tak? Tetapi kita boleh gunakan anak-anak kita tu untuk kita masuk syurga. Kita boleh gunakan anak-anak kita tu untuk bantu kita di alam kubur. Dan kita boleh gunakan anak-anak kita yang masih hidup untuk mendoakan akan dosa kedua ibu bapanya, dirahmati dia. Boleh kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya terus kepada nota yang kita belajar tadi. Kenapa saya kongsikan tadi? Sebab dalam nota saya ni, saya terlupa nak masukkan amal tadi. Amal doa, kalau tak salah saya tak masukkan. Adalah ada. Ni ada. Mohon maaf saya tuan-tuan. Ada, tapi dia dalam kata-kata Ibnu Katsir. Dia kata dalam kata-kata Ibnu Katsir. Okey, tuan-tuan dan perempuan, sekarang mari kita tengok apa amal-amal yang boleh bawa masuk kita ke dalam syurga, yang boleh meningkatkan darjat kita dalam syurga. Okey. Sekejap ya. Nombor satu, saya dah baca dah pada minggu lepas hadis ni, jadi saya tak perlu nak ulang balik. Ni, beriman kepada Allah, membenarkan semua ajaran Nabi SAW. Ini kita sebutkan. Sebab apa kita dah sebut pada minggu lepas? Sebab dia ada kaitan tentang al-ghurafu, bangunan-bangunan yang ada pelbagai tingkatan tinggi. Kita dah sebut. Orang yang berada di bawah, dia boleh nampak orang berada di tingkat yang paling atas. Dia boleh nampak orang di atas dia. Hadis ni termasuklah hadis antara manusia yang akan dapat syurga di tingkatan, di bangunan yang tinggi. Tingkatan yang tinggi adalah seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini kita dah baca pada hari minggu lepas. Okey, jadi kita terus pergi kepada yang kedua. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Mati syahid dia. Dia tak sayangkan nyawa dia. Sedangkan kita masa hidup ni kita akan pertahankan nyawa kita kan sedaya upaya. Tetapi apabila dia berperang, memang nyawa ni memang kita kata memang kita akan tinggalkanlah dunia ni, memang akan mati. Sebab tu orang yang mati syahid, sabda Nabi SAW, Nabi kata di dalam syurga itu terdapat 100 tingkatan. Ada 100 tingkatan yang disiapkan oleh Allah kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Sebab tu hadis yang kita baca tadi tu, yang Nabi cakap dekat Mak Harithah tadi, Nabi tak cakap berapa tingkatan tu. Cuma Nabi kata syurga tu ada banyak tingkatan. Kalau kita merujuk dalam hadis ni, orang yang mati syahid saja, Allah telah buat ada 100 perbezaan darjat dia. 100. Bukan kita kata dalam syurga tu ada 100 tingkatan. Tak. Tapi untuk orang yang mati syahid saja, Allah telah buat ada 100 perbezaan tingkatan dia. Maknanya kalau orang mati syahid, contohnya 1000 orang mati syahid. 1000 orang tu tak sama tingkatan dia. Dia punya perbezaan tingkatan tu ada 100. Lepas tu Nabi SAW menyebutkan jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang satu lagi adalah sejauh jarak antara langit dan bumi. Bayangkan tuan-tuan. Kalau ada 1000 orang mati syahid, 1000 orang tu Allah bagi dia darjat dia ada 100 perbezaan darjat. Daripada 100 tu,
Daripada darjat 1 nak pergi darjat 2, dia punya perbezaan dia sejauh langit dan bumi. Macam mana kalau sampai 100 perbezaan darjat dia? Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi secara tak langsung, macam mana kita boleh dapat tingkatan yang tertinggi adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berbelanja di jalan Allah. Maksudnya adalah menginfakkan hartanya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis kisah Ahlud Dusur. Tentang bulatkan tentang istilah Ahlud Dusur. Ahlud Dusur ni di zaman Nabi tu dia digelar sebagai golongan bangsawan. Golongan orang-orang kaya. Ni orang-orang kaya. Dia panggil Ahli Dusur. Cerita Ahli Dusur ni, orang-orang kaya ni, kan, ada sahabat-sahabat yang miskin. Okey. Mereka pergi mengadu kepada Nabi. Mereka mengadu, mereka bukan dengki dari sudut harta banyak tu, tapi mereka cemburu dengan sahabat-sahabat yang kaya ni. Sebab apa? Sebab sahabat yang kaya ni dia boleh dapat banyak amal. Dia boleh dapat banyak pahala. Antara pahala yang orang kaya boleh buat, orang miskin tak boleh buat adalah apa? Macam zakat, macam sedekah sunat, kan? Jadi sahabat-sahabat ni mereka kata macam ni. Mereka kata orang-orang yang kaya itu kan, dia bukan mati ni, sebenarnya dia pergi. Mati tu maksudnya bukan mati. Dia orang-orang kaya tu, ni cerita dia sahabat miskin, dia pergi jumpa Nabi. Dia nak cakap, dia nak kata orang-orang yang kaya tu ya Rasulullah, mereka ni kan pergi, maksudnya mereka bawa banyak tingkatan yang tertinggi di dalam syurga. Dia kata dapat bawa apa? Bidarajatil ula, dan mereka dapat kenikmatan yang abadi. Tapi apa yang sahabat sebut ni, Rasulullah memperakui dia. Lepas tu mereka kata orang kaya ni kan, orang-orang kaya ni ya Rasulullah, mereka solat, kami solat, mereka solat juga. Kami puasa, mereka puasa juga. Tapi lebihnya mereka ada harta. Mereka dapat harta tu guna untuk apa? Mereka gunakan, mereka dapat pergi haji, mereka dapat buat umrah, mereka dapat berjihad, mereka dapat wayatasaddaqun, mereka dapat bersedekah. Jadi jawapan dia, kalau kita nak dapat darjat yang tinggi, gunakan sedekah itu. Zakat yang wajib, termasuk sedekah yang berbentuk sunat, gunakan. Okey, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nombor 4. Waktu kita pun dah 3:51. Sekejap. Kalau ada apa pertanyaan nanti boleh tolong tanya. Okey, sekejap. Okey, sebelum kita pergi ke 4, saya meraihkan dulu ada soalan ya. Okey, sekarang kita tanda dekat sini. Yang keempat ni nanti kita akan belajar pada minggu depan. InsyaAllah. Ya, kita akan belajar pada minggu hadapan. Tapi sebelum tu sekejap tuan-tuan puan. Sekejap ya. Okey, alhamdulillah. Okey, yang keempat ni tolong tanda, minggu depan kita belajar. Pada hari Ahad. Ahad ni, hari Ahad Oh ya, hari ni hari Ahad Ini hari maaf saya hari Isnin. Hari ni Maaf. Okey. Hari Isnin kita jumpa nanti pada 7 hari bulan 2 insya-Allah pada 5 Rajab. InsyaAllah kita akan sambung yang keempat. Sebab saya nak meraihkan mana-mana soalan yang bertanya. Okay, saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak tahu, okay, boleh tanya pada mana-mana para ulama, para asatizah yang lain. Okay.
Okey, ada Puan Kasum tanya ni. Dia kata, maaf Ustaz, soalan luar topik. Puasa 10 Rejab minta pencerahan. Okey, kenapa dengan puasa 10 Rejab tu Puan? Okey, begini. Kita telah belajar pada pagi tadi kelebihan bulan Rejab ya. Okey, saya tunjukkan semula apa yang kita dah belajar pada pagi tadi. Untuk jawapan dia begini. Okey, dia begini. Sekejap saya padam dulu. Sekejap ya, saya tunjukkan apa yang telah kita pelajari pada pagi tadi. Sekejap ya, kelebihan Rejab. Mana pula tajuk dia? Okey, sekejap. Okey, begini. Saya terletak dalam laptop satu lagi. Okey, tak apa. Begini. Sekejap. Mohon maaf perempuan ya, sekejap ya. Izinkan saya buka satu nota ni sekejap. Saya rasa seperti ada. Puan Kasum, kalau boleh perincikan lagi, apa makna 10 Rejab tu? Puan nak tanya apa? Tak, pagi tadi saya dengar yang bulan Rejab tadi tu, tapi ni ada orang kata puasa Okey. 10 Rejab. Okey. Jawapan dia Puan ya. Yang itu je, yang tadi tu saya dengar. Okey. Dalam bulan Rejab, tidak ada mana-mana hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis hasan yang menyebutkan ada kelebihan puasa pada hari-hari tertentu. Tidak ada mana-mana kelebihan yang spesifik. Puasa 1 Rejab ke, 5 Rejab ke, 10 Rejab ke, 27 Rejab ke, tidak ada mana-mana hadis yang boleh dipegang, yang boleh diguna pakai, yang boleh kita jadikan sebagai amalan kita menunjukkan ada kelebihan-kelebihan tertentu. Yang itu tidak ada. Tidak ada. Tetapi bulan Rejab dia menjadi mulia kerana dia salah satu daripada bulan-bulan haram. Ini bermakna apabila masuk bulan haram, kita digalakkan banyak buat amal ibadat. Puasa 1 Rejab ke, 2 Rejab ke, 3 Rejab ke, sampailah hujung. Dia termasuk dalam hari-hari dalam bulan haram. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. So, tak adalah puasa 10 hari tu, katanya puasa 10 hari, 1 sampai 10 Rejab. Oh, okey. Kalau kita puasa 10 hari, mengambil keumuman bahawa bulan-bulan haram memang digalakkan memperbanyakkan amal solat, itu tak apa. Puasalah. Nak puasa boleh. Kita nak baca Quran boleh. Cuma tidak boleh kita mengkaitkan bahawa puasa 10 hari pertama bulan Rejab ada kelebihan tertentu. Okey. Itu tidak ada. Okey. Tetapi jika kita kata saya nak puasa banyaklah bulan Rejab ni kerana dia bulan-bulan haram, ya, itu boleh diterima. Wallahu ta'ala a'lam. Ini sama dengan orang yang puasa 3 bulan tu ke Ustaz? 3 bulan. Rejab, Syaban. Okey. Puasa 3 bulan, ia sebenarnya tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Oh, tak Kalau tak. Tapi tak ada dalil yang larang lah. Tetapi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Jadi lebih baik kalau kita nak puasa, banyakkan sikit pada bulan Syaban. Yang tu memang Nabi buat. Bulan Ramadan tu memang penuh, tapi bulan Syaban tu kita banyakkan lagi. Okey. Cuma penuh tu tak ada lah. Okay. Tak ada riwayat tu kata penuh.
Kalau riwayat tu ada hadis tu kata penuh, kita dah ulas dah sebenarnya sewaktu kita belajar Riyadhus Salihin pada hari Jumaat yang lalu, tapi tak apa. Kalau kita baca hadis-hadis tentang puasa penuh, puasa penuh tu, Nabi memang Aisyah, memang ada hadis tu kata Nabi berpuasa lengkap seperti macam Nabi puasa penuh Sya'ban tu, bawa ke Ramadan. Dia tak kata Rejab, tapi dia kata Sya'ban dengan Ramadan. Nabi macam bawa 2 bulan tu penuh. Tapi penuh pada hadis tu bukan bermaksud penuh tu maksudnya setiap hari. Penuh dekat situ merujuk kepada ulasan Al-Imam Tirmizi dan sebagainya, orang Arab, kalau dia banyak, kalau kita kata macam 90%, kan, soalan macam kita akan bundarkan, kan, kita akan kata bundarkan dia. Jadi kalau orang Arab 90 tu dia dah kata macam dia 100 lah, kira 100 lah. Tapi sebut 100 tu bukan 100 tapi hampir kepada 100. Macam itulah Nabi SAW jika difahami pada hadis yang mengatakan Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut tu macam penuh. Ramadan tu memang penuh dah, tapi Sya'ban tu. Jadi kalau kita nak puasa banyak, ambil pada Sya'ban. Sebab Sya'ban tu dia memang ada hadis yang terang-terang menyebut tentang kelebihan bulan Sya'ban. Nanti kita akan bincangkan pada tajuk Fadail Amal tentang kelebihan Sya'ban. Wallahu ta'ala alam pun. Terima kasih Ustaz. Okey, saya tak sebut nama kalau tanya. Ada yang tanya nama. Kalau saya kecil lagi, saya nak buat apa Ustaz? Maksud dia apa tu? Kalau saya kecil lagi, saya nak buat apa? Maksud dia apa tu? Maknanya kecil lah yang bertanya ni. Masih kecil ke? Maksud dia apa? Okey. Kalau kita masih kecil, soalan tentang anak-anak tadi. Okey. Kalau kita masih kecil, kita bantulah mak dan ayah kita memudahkan jalan mereka nak ke syurga Allah. Kita tolong jadi jambatan yang baik untuk mereka. Kita bantu mak ayah kita untuk masuk mereka dalam syurga. Walaupun kita masih hidup, kita masih kecil, ayah kita masih ada, kita tetap digalakkan mendoakan kedua ibu bapa kita dapat rahmat, doakan kedua ibu bapa kita dilapangkan dada, dimasukkan ke dalam syurga. Itu untuk amalan anak-anak yang kecil. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita dah jam 4, dah pukul 4, kita dah 1 jam 2.5, 3 saat, kita dah 1 jam setengah dan kita dah sampai kepada penghujungnya. Jadi saya minta maaf ya banyak-banyak jika pertama yang paling utama adalah pada talian internet yang saya gunakan, kemudian pada penyampaian, kalau kekurangan kelemahan, jika ada mana-mana fakta yang saya tersalah sebut, ya, saya minta tolong betulkan. Ya, saya tersalah baca hadis ke, saya tersalah baca ayat Quran ke, panjang pendek dia ke, tersalah baca terjemahan, tolong tegur saya. Saya minta sangat. Ya, sebab ialah kadang-kadang kita manusia memang banyak terdedah kepada kekurangan. Jadi mohonnya jasa baik semua. Okey, kejap. Ada soalan tu tanya tu. Okey, kejap. Saya jawab soalan satu lagi last sekali. Dia kata, dalam perisai Muslim, selepas muazzin ucapkan kalimah syahadah, ada ucapan untuk raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jawapan dia ya. Itu memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh bawa masuk syurga tak? Ucapan tu jawapannya adalah boleh. Sebab apa? Sebab ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya tu, dia memang ada kelebihan dia yang tersendiri.
untuk masuk dalam syurga. Saya tunjukkan dia punya dalil dia last sekali sekejap ya. Masih kena buka balik 62 amalan pembuka pintu syurga. Saya jawab soalan Puan Hamimah bertanya. Okay, ni dia punya sekejap saya tunjukkan. Okay, tuan-tuan nampak tak nota yang saya sedang buka sekarang? Nampak tak? Nampak. Okay, ni jawapan yang bertanya. Dia begini, doa lepas azan, dia bukan hanya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah saja. Tapi dia ada doa yang lain. Doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dapat masuk syurga tak dengan baca kalimah tu? Jawapannya iya. Sebab dia dekat sini. Dia dekat sini. Dia dekat dia dekat sini. Sekejap ya tuan-puan ya. Okey, sabar. Dekat sini. Ni puan yang bertanya. Nampak tak dekat sini? Amalan nombor 43 tu. Redha menjadikan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata kepada Abu Sa'id, Nabi kata, wahai Abu Sa'id, kata Nabi, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Nabi kata apa? Wahai Abu Sa'id, siapa yang redha menjadikan Allah sebagai Rabb dia redha Islam sebagai agama dia, Muhammad itu sebagai nabinya, pasti dia akan masuk syurga. Itu juga Nabi kata macam ni. Siapa yang berkata, maksudnya siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Nabi kata wajabat lahul jannah. Dia akan masuk ke dalam syurga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu saja. Kita Ustaz, jumpa yang lagi. ini kita baca pagi dan petang juga ke Ustaz? Yang ini? Ya, kalau yang dekat sini dia tak sebut pagi petang, tapi memang dalam Al-Quran memang Allah menyebutkan kalau kita nak bertasbih, kita nak puji Allah, memang waktu pagi bil ashiyyi wal ibkar, pada waktu petang dan waktu pagi. Sebab tu ada istilah zikir pagi dan petang. So boleh baca. Boleh. Digalakkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tanya Waalaikumsalam tak? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Boleh silakan puan. tanya last kali boleh ya? Boleh. Berkenaan bulan Rejab tu, Ustaz kata 1 hingga 10 tu tak ada yang kelebihan, biasa sajalah, maknanya kita boleh puasa 1 sampai hujung tu di mana-mana pun maknanya tiada kelebihan dalam, maksudnya tak ada satu yang ada kelebihan, semua sama, betul tak Ustaz? Tetapi saya nak tanya yang berkenaan 27 Rejab tu, yang seolah-olah ada macam kelebihan, macam sedekah kepada masjid lah, jiran-jiran lah, masak-masak 27 Rejab tu, saya ramai yang buat tu, saya macam confused lah. Bukan ke bulan Rejab ni semua sama je, tak ada kelebihan bulan 27 Rejab ke? Betul kan Ustaz? Ya. Saya nak tanya tu saja. Terima kasih. Dia punya cara faham dia macam ni. Bulan Rejab kita tak boleh kata tak ada kelebihan. Bulan Rejab kelebihan dia bulan haram. Pegang maklumat tu. Okey. Bulan Rejab kelebihan dia adalah salah satu bulan haram. Okey. Apabila dia bulan haram, pahala yang dibuat pada bulan itu digandakan. Dosa yang dibuat pada bulan itu juga digandakan. Ini seperti mana yang diulas oleh ulas oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sekejap saya nak kena tunjukkan nota ni kepada tuan-tuan perempuan. Sekejap saya kena tunjukkan hadis ni. Ni kalau ni
Jawapan dia, okey, supaya orang tak tersalah, supaya orang tak mengabaikan bulan Rejab, kita kena katakan bahawa bulan Rejab kita kena agungkan dia. Sebab apa? Sebab dia salah satu bulan haram. Okey. Okey. Kalau orang tanya, kenapa dia salah satu bulan haram? Tunjukkan dia dalil surah At-Taubah ayat 36. Okey. Lepas tu kita tunjukkan hadis Nabi yang Nabi kata empat bulan haram tu adalah termasuk bulan Rejab lah. Okey. Okay, bulan Rejab ni apa keagungan dia? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dosa yang kita buat pada bulan tu menjadi lebih besar. Amal soleh yang dibuat pada bulan tu pahalanya lebih banyak. Okey. Okay, tu je dia punya kelebihan dia. Okey, amal soleh yang mana? Contohnya, kalau bulan Rejab ni kita banyak bersedekah, dia dapat kelebihan bulan-bulan haram. Dia banyak memasak, dia banyak berbelanja, dia banyak pergi menziarah anak yatim, dia ziarah orang tua dia. Maksudnya apa saja amal soleh, pahalanya akan digandakan. Kerana apa? Jawapan dia kenapa digandakan? Kerana di bulan haram. Kita ambil maklumat tu. Okey, cuma jangan kita mengkaitkan bahawa saya banyak sedekah bulan Rejab ni, saya banyak bagi orang makan bulan Rejab ni, saya banyak buat baik pada anak yatim bulan ni kerana dia ada kelebihan-kelebihan tertentu. Iaitu jawapannya tidak benar. Oh, okey. Tetapi kalau jawapan dia kerana dia bulan haram, ya, kat situ je sebenarnya. Bukan khusus kepada 27 Rejab sahaja kan, Ustaz? Bukan. Bila-bila dalam bulan haram, dalam bulan Rejab. Ya. Tidak ada mana-mana hadis yang sahih, bahkan hadis tu lemah ringan pun tak ada tentang kelebihan 27 Rejab ke, 1 Rejab ke, 10 Rejab ke, tidak ada. Ini diulas. Jadi kalau orang tanya, siapa yang menjawab seperti itu, boleh ambil nota tajuk dia tentang kelebihan Rejab ni. Puan ada tak tajuk kelebihan Rejab ni? Ada tak nota ni? Saya tak ada. Saya Okey. Baru join. Okey, tak apa. Nota ni sebenarnya kalau puan ikuti kelas pagi, macam pagi tadi, memang kita bentangkan tajuk ni. Rejab. Jadi jawapan dia puan mudah je. Jawapan dia adalah kita perlu banyak buat amal. Maksudnya buat banyak amal. Kalau sekarang kan bulan Jamadil Akhir, kita sedekah juga. Tapi kenapa kita banyakkan lagi sedekah bulan Rejab? Kerana kita kata dia adalah salah satu bulan haram. Okey, faham. Maksudnya kita bukan buat kerana ada kelebihan khusus pada hari-hari tertentu. Dia tidak ada. Okey. Cuma kita kata hari pertama sampailah bulan Rejab ni ada sampai berapa hari bulan? Bulan Rejab. Bulan Rejab ni dia sampai 30 Rejab. Dia sampai 30 Rejab. Kita kata hari pertama sampai 30 Rejab semua adalah hari-hari di bulan haram. Okey, faham Ustaz. Okey, itu saja. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Jadi terima kasih kepada yang bertanya ya. Sebab saya bimbang masyarakat ni dia tak nak buat amal pula. Sebab apa? Sebab dia tahu tak ada kelebihan khusus. Sebenarnya kelebihan khusus tu dia banyak hadiah-hadiah yang palsu. Hadiah-hadiah yang sangat lemah. Jadi kalau dia hadis palsu, dia hadis yang sangat lemah, maka berdosa kita menyandarkan kelebihan itu seperti Nabi cakap. Yang tu yang kita tekankan tu. Tetapi bulan Rejab ke, Zulhijjah ke, Muharram dan bulan Zulkaidah, dia termasuk dalam bulan-bulan haram. Okey, faham Ustaz. Okey, jazakillahu khairan. Okay, kita jumpa lagi nanti insya-Allah pada minggu hadapan. Mohon maaf ya. Kalau ada nak tanya apa lagi ni? Okey, ada bertanya kat situ. Bulan Rejab kelebihan dia adalah salah satu bulan haram saja. Ya, betul. Itu saja sebenarnya.
Tapi kalau bulan Sya'ban dia bukan bulan haram. Tapi dia ada kelebihan khusus. Macam tu pula. Tapi kalau bulan Rajab, dia tidak ada kelebihan yang khusus pada mana-mana hari. Tetapi kelebihan dia pada salah satu bulan-bulan haram. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau saya tersalah jawab, kalau ada lagi fakta yang lebih tepat, lebih betul, tolong maklumkan. Jadi kita jumpa lagi. Mohon maaf banyak-banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah.